Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Sesungguhnya pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan lagi pembelajaran bahasa Melayu tahun 3. Pada kali ini kita akan meneliti pula apakah yang terkandung dalam buku teks pada muka surat 61 dan juga buku aktiviti pada muka surat 67. Cikgu mengharapkan agar kamu telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan. Kalau semuanya sudah bersedia, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menggunakan kata penguat untuk melengkapkan ayat. Menyebut tentang kata penguat, tajuk ini telah pun kita ulang beberapa kali. Dan sekiranya kamu tidak dapat mengingati ataupun sekadar nak mengimbas kembali pembelajaran kata penguat ini, bolehlah kamu klik pada link latihan kata penguat yang pernah kita pelajari pada ruangan description yang telah cikgu sediakan. Boleh ya? Okey. Sekarang meneruskan kelangsungan pembelajaran, kita lihat dahulu info bahasa tentang kata penguat yang terdapat pada buku teks muka surat 61. Info bahasa. Kata penguat ialah kata yang mendahului atau mengikut kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Kata adjektif adalah kata sifat. Juga telah kita ulang beberapa kali tajuk ini. Contohnya, kata penguat hadapan seperti terlalu, paling, agak. Kata penguat belakang, sekali, benar, nian, dan betul. Dan kata penguat bebas, iaitu boleh diletakkan di hadapan atau di belakang, seperti amat, sangat, dan sungguh. Bagaimana cara penggunaan kata penguat ini akan kita pelajari bersama-sama ketika kita berbincang tentang bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Jom kita teliti keseluruhan apa yang tercatat pada buku teks muka surat 61. Ulam-ulaman. Kamu tahu apa itu ulam-ulaman? Menurut Kamus Dewan, ulam-ulaman adalah daun-daunan atau buah-buahan mentah seperti daun pegaga, petai, jering yang dimakan dengan nasi. Itu ulam-ulaman. Biasanya disulami dengan sambal belacan. Sedap tuh. Okey, kita teruskan pembacaan kita. Pada halaman ini diletakkan satu rakam layar. Perbualan di antara Fatin dengan rakannya menggunakan aplikasi media sosial. Jadi kita lihat apa yang diperbualkan di antara Fatin dengan kawannya. Dan kita memberi tumpuan kepada penggunaan kata penguat. Diberikan contoh di atas, yang berwarna biru adalah kata penguat bebas yang boleh berada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Kata penguat hadapan ditandakan dengan warna merah jambu dan kata penguat belakang ditandakan dengan warna ungu. Jadi, nanti sambil-sambil kita bincang-bincangkan, kamu dapat meneka apakah kata penguat yang digunakan. Baik. Kita pergi kepada perbualan yang pertama. Saya sangat suka makan ulam-ulaman. Kata adjektif di situ adalah suka. Kata adjektif perasaan. Kata penguat yang berada di hadapannya berwarna biru, iaitu bermaknanya boleh diletakkan di hadapan atau di belakang. Saya sangat suka ataupun saya suka sangat. Kedua-duanya boleh digunakan. Baik. Yang kedua, saya paling gemar makan ulam pegaga. Ulam pegaga tahu? Cikgu letakkan gambarnya ulam pegaga. Okey? Baik.
Gemar adalah kata adjektif perasaan juga. Jadi, kata penguat yang diberikan berwarna merah jambu, yaitu paling. Paling adalah kata penguat hadapan. Hanya boleh diletakkan di hadapan kata adjektif saja. Letak di belakang, salah tu. Okey, jadi saya paling gemar. Yang ketiga, ibu saya suka benar menanam ulam-ulaman seperti daun selong dan daun pegaga di dalam pasu. Suka adalah kata adjektif perasaan. Kata penguat yang diberikan berwarna ungu, yaitu benar. Itu adalah kata penguat belakang. Jadi, ibu suka benar. Daun selong, tahu daun selong? Ni cikgu sediakan gambar daun selong. Kalau mana yang tak kenal, biasanya kita masukkan dalam laksa. Okey, seterusnya lagi. Ibu saya garis suka akan ulam petai. Kita cari dahulu mana kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini. Ya, betul. Suka. Jadi, tempat kosong diletakkan di bahagian hadapan. Ini bermakna ada dua kemungkinan sahaja yang boleh kita gunakan. Sama ada kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Kita lihat bersama-sama. Boleh kita gunakan sangat. Sama seperti ayat yang pertama, iaitu kata penguat bebas. Boleh diletakkan di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Ayat berikutnya. Ibu saya garis suka jika petai direbus dahulu. Tempat kosong yang disediakan di hadapan kata adjektif. Ini bermakna lebih tepat kalau kita menggunakan kata penguat hadapan paling. Ya, betul Baik, berikutnya. Menurut ibu saya, daun pegaga juga boleh dibuat jus. Boleh dibuat minuman. Rasanya enak. Di belakangnya dikosongkan. Enaknya adalah kata adjektif. Kita sudahi latihan dalam buku teks dengan membaca ayat yang terakhir. Ulam-ulaman ini garis banyak khasiatnya. Tempat kosong disediakan di hadapan kata adjektif. Jadi kita boleh gunakan kata penguat hadapan, yaitu terlalu banyak khasiatnya. Kita digalakkan makan ulam-ulaman sejak kecil. Jadi kamu juga digalakkan makan ulam-ulaman di samping sayur-sayuran. Ini tidak, apabila sebut suruh makan sayur, semuanya menolak. Tak sedap. Tetapi sayur-sayuran dan juga ulam-ulaman ini mempunyai banyak khasiat yang terbaik untuk kesihatan. Boleh Okey. Seterusnya kita melangkah ke buku aktiviti pada muka surat 67. Jom. Buku aktiviti muka surat 67. Aktiviti 5. Bina ayat berdasarkan gambar dan kata penguat yang betul. Diberikan sekeping gambar dengan beberapa frasa yang menunjukkan kata bantu. Dan kita diminta meneliti gambar-gambar ini dan kemudiannya membina ayat. Kita perlu membina sebanyak 5 ayat. Okey. Gambar ini adalah suasana di pasar tani dengan tajuknya hasil alam di pasar tani. Kita lihat kepada kata penguat yang pertama, iaitu suka benar. Maknanya sangat seronok. Siapa yang paling seronok di sini? Siapa yang suka benar? Bolehlah kita letakkan nama kepada budak perempuan yang bersama dengan ibunya. Letaklah namanya Amira. Amira, garis, letakkan kata penguat yang cikgu sebut tadi. Menemani ibunya ke mana? Tajuknya telah pun dinyatakan tadi. Lengkapkan ayat ini. Boleh Okey, selesai untuk ayat yang pertama. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Perkataan yang kita pilih adalah paling elok. Paling elok kalau kita lihat di situ seperti kacang panjang. Jadi bolehlah kita gunakan
kacang panjang sebagai subjek. Bagaimana nak memulakan ayat? Kacang panjang yang letakkan kata penguat yang cikgu sebut tadi ialah kacang yang baru di garis pokok. Kita ambil daripada pokok tu, apa perkataan yang biasa kita gunakan? Cuba kamu cari sendiri dan cuba berfikir sedikit. Apakah perkataan yang sesuai? Takkanlah selamanya cikgu nak memberi keseluruhan jawaban untuk kamu. Ayat yang ketiga. Baik sekali. Baik sekali ini sangat baik. Jadi bolehlah kita mulakan ayat kita seperti ini. Garis, tuliskan kata penguat itu di hadapan, di tempat ruang kosong yang cikgu sediakan. Cara layanan. Layanan siapa ni? Orang yang menjual tu dipanggil apa? Gunakan imbuh hampen, ya. Lengkapkan itu terhadap pelanggannya. Tambahkan sedikit saja lagi. Boleh ya? Ayat yang keempat. Sangat segar. Apa yang ada di sekitar perkataan sangat segar itu? Sayur-sayuran. Bolehlah kita tuliskan sayur-sayuran yang dijual di gerai ini. Garis. Letakkan kata penguat yang kita sebut awal-awal tadi. Okey? Dan ayat yang kelima. Kata penguat yang diberikan ialah amat bagus. Bagaimana kita nak membina ayatnya? Bolehlah kita mulakan ayat seperti ini. Membeli sayur-sayuran di garis tempat yang kita pergi tadi. Kemudian ada lagi cikgu tinggalkan ruang kosong. Kamu letakkan kata penguat yang baru kita sebut. Tambahkan perkataan kerana harganya murah. Siap? Dah 5 ayat kita bina. Kamu hanya perlu menambah sedikit sahaja lagi. Kalau semuanya sudah selesai, bolehlah kamu kemaskan jawapan kamu ini dengan ejaan yang tepat, dengan tulisan yang kemas dan cantik, dan kembalikan bukti kepada cikgu bahawa kamu telah menyiapkan tugasan ini untuk cikgu nilai dan sema. Sehingga itu, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk pada halaman yang lain pula dalam buku teks dan buku aktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.